Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah pengalaman daripada diriku sendiri semasa aku bertugas di sebuah sekolah yang terletaknya di Lembah Kelang. Nama sekolah tersebut terpaksa aku rahsiakan kepada anda untuk keselamatan diriku dan keselamatan semua. Jadi apa yang berlaku ke atas diriku semasa itu aku bertugas pada shift pagi. Aku mulalah masuk bertugas pada awal pagi tu. Aku biasanya bila aku masuk bertugas, aku akan jaga dekat pos dulu untuk nak memantau pelajar-pelajar yang masuk ke sekolah pada pagi tu, dan para guru-guru dan kerani-kerani semua yang bertugas dekat sekolah ni. Jadi selesai mereka masuk, jadi aku akan meronda kawasan tersebut. Jadi aku pun mulalah rondaan aku untuk nak memerhatikan keadaan sekolah ni. Tapi memang setiap kali aku meronda memang tak ada apa-apa yang berlaku, Alhamdulillah. Tapi pada pagi tu ada satu berita kecoh yang aku dengar daripada jeritan beberapa orang pelajar. Mereka ni dah macam histeria tau. Mereka yang aku dengar jeritan tu, aku dengar daripada pelajar tu, mereka menjerit dengan mengatakan pocong, pocong, pocong. Pakcik tolong pocong. Cikgu pocong. Jadi aku pun teruslah naik ke bangunan kelas tu. Bila aku naik separuh daripada bangunan kelas tu, aku nampaklah seorang cikgu dekat situ. Jadi aku tanyalah cikgu tu, kenapa ni cikgu? Jadi cikgu tu kata ada pocong dekat dalam kelas atas ni. Jadi pelajar-pelajar tu macam mana? Pelajar-pelajar tu saya dah arahkan mereka semua keluar lah. Memang tak ada orang kat dalam kelas tu cikgu. Tak ada. Aku pun mula-mula rasa macam nak naik nak tengok. Tapi maklumlah kita ni kadang-kadang pun ada sifat rasa gerun. Walaupun tak ada rasa takut, tapi gerun tu ada kan. Jadi aku pun kata, habis nak buat macam mana ni cikgu? Jadi cikgu tu kata, saya nak panggil orang-orang surau lah. Jadi aku pun cakap, eloklah cikgu, panggillah mereka tu. Jadi cikgu tu pun keluar, pergi panggil orang-orang surau tu. Setelah 10 minit berlalu, aku nampak ada lebih kurang dalam 8-9 orang pada masa tu, yang terdiri daripada imam, bilal dan jamaah surau yang lain. Masa tu mereka pun mula masuklah di pekarangan sekolah ni. Jadi terus menaiki anak tangga tu dan terus pergi ke bangunan yang kelihatan oleh pelajar tadi tentang suatu lembaga iaitu pocong. Jadi aku pun ikut sekali lah pada masa tu. Aku pun ikut naik atas tu. Bila aku masuk dalam bangunan kelas tu, memang aku nampak memang ada pocong. Memang ada pocong yang sedang berdiri dekat dinding hadapan sebelah papan putih pelajar kelas tersebut. Jadi bila aku nampak, aku cakap, ya Allah, memang betul ada pocong. Aku cakap dalam hati aku, tapi aku tak luahkan lagi. Jadi aku tengok mulalah para jamaah surau tadi ni mula lakukan ritual untuk nak menghalau hantu setan tadi, iaitu pocong tadi, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi aku pun ikutlah sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah 15 minit berlalu, tetapi aku tengok pocong tu memang tak ada apa-apa reaksi. Memang tak ada apa-apa pergerakan ataupun keadaan pocong tadi tu memang tak ada perubahan langsung. Jadi aku pun cakap dekat imam tu, aku cakap, izinkan saya nak pergi mendekati pocong ni. Saya nak tengok betul ke ni pocong ataupun benda yang lain. Jadi imam tu kata, jangan, tu kan pocong tu. Aku cakap, tak apa, saya cuba untuk nak pergi tengok.
Jadi imam-imam ni semua masa tu muka pun dah berubah lah. Jadi aku pun pergilah menghampiri pocong tersebut. Bila aku pergi dekat pocong tu, aku cubalah, aku pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, lalu aku tepuk dekat dinding yang kelihatan pocong tadi. Bila aku tepuk, aku cakap, pocong ni dia tak lari. Dia tak lari daripada sini. Walaupun aku dah tepuk dia, dia tak ada berasa sakit ke apa benda. Jadi aku pun cuba fikir sesuatu yang positif pada masa tu. Jadi aku cakap dengan imam tu, setelah aku berfikir, aku berkata dekat jamaah yang ada dekat dalam kelas tu, aku cakap, sebenarnya ni bukan pocong. Jadi kalau bukan pocong, apa dia? Jamaah surau ni kata pada aku cakap, sebenarnya benda yang kita nampak ni adalah pantulan cahaya. Pantulan cahaya daripada luar. Matahari pada pagi tu memang agak terang, panas. Jadi matahari tu masuk, terus pergi dekat mentol lampu. Ketika tu mentol lampu tu dia ada frame tau. Frame yang jenis cermin tu, petak. Kalau anda pernah tengok frame tu agak bila masa tu lampu menyala. Jadi bila cahaya tu kena dekat cahaya lampu yang ada dekat dalam kelas tu, jadi cahaya tu akan pergi dekat frame tadi tau, dekat cermin frame tu. Jadi dia akan, pantulan cahaya tu dia terus pergi dekat dinding tu. Maka terbentuklah satu gambar rajah yang memang seakan-akan pocong, dengan ikatan dia, dengan kepala dia, dengan badan dia yang terikat, dan juga kaki dia yang terikat. Memang tak jejak lah. Memang dia tak jejak dekat bumi. Aku pun siap duduk dekat sebelah pocong tu tau, siap selfie lagi. Aku cakap, kalau ni pocong dah tentu dia akan apa-apakan saya. Tapi saya rasa ni memang bukan pocong. Ini adalah pantulan cahaya. Dia kata, cuba awak jelaskan kepada saya. Kata jamaah tu lah dengan cikgu-cikgu tu. Jadi aku cakap, baiklah, sekarang tutup tingkap. Lampu pasang. Tapi gambar tu terus hilang tau. Gambar rajah tu terus hilang daripada pandangan mereka. Jadi mereka pun kata, oh pelik cuba buka tingkap. Jadi bila buka tingkap, pocong tu ada lagi. Jadi aku pun cakap dengan dia, sebenarnya kita ni dah kena tipu dah. Dah kena main dengan syaitan ni. Syaitan ni memang musuh kita. Memang dia sengaja nak merosakkan iman kita, supaya kita tak sok percaya dengan keadaan dia. Jadi para jamaah surau ni kata, kalau macam tu, cuba kita tutup lampu. Dia tutup lampu, tingkap tetap tutup lampu. Tapi memang gambar raja pocong tadi memang tak kelihatan lagi. Jadi aku cakap dengan dia, sekarang ni buka lampu dan buka tingkap. Buka lampu, buka tingkap, gambar raja tu ada balik. Jadi betul lah imam-imam ni, para jamaah surau ni kata, betul lah tu. Memang ini adalah pantulan cahaya yang masuk. Jadi mereka ni pun percaya dengan kata-kataku, dan lalu mereka pun mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku tak tahu, kalau ketika tu kalau aku terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memanglah bagus baca ayat suci Al-Quran. Tapi aku tak tahu berapa lama perkara tu akan selesai. Mungkin 1 atau 2 jam setelah matahari tu beralih tempat. Kemungkinan macam tu. Tapi Alhamdulillah, kerana Allah telah bagi aku satu firasat dan pemikiran supaya aku memikirkan hal tersebut. Jadi apa yang aku lakukan semata-mata kerana aku adalah seorang insan juga. Walaupun aku insan yang lemah, walaupun aku seorang pekerja sebagai pengawal keselamatan, tapi aku juga mengambil risiko untuk keselamatan yang baik untuk sekolah tu. Jadi aku mengadai diriku. Akhirnya Allah bagi aku jawapan, dan sebenarnya jawapan tu adalah pantulan cahaya yang masuk. Akhirnya jamaah tadi mengucapkan terima kasih kepadaku, dan mereka pun beransur pergi, dan aku pun pergi. Begitulah. Dan selepas daripada kejadian tu, memang tak ada lagi kelihatan gambar rajah yang seperti yang pernah terjadi, kecuali bila mereka buka selak tingkap ketika matahari yang sedang terbit dan lampu terpasang, memang akan kelihatan gambar rajah tersebut. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan daripada pengalaman aku sendiri. Dan moga-moga apa yang aku dah kisahkan kepada anda ini memberikan sedikit iktibar dan pengajaran kepada kita semua, supaya kita lebih peka dengan keadaan sekeliling kita. Dan semoga
kisah ini memberi iktibar supaya kita lebih percayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen tentang cerita aku ni. Dekat bawah tu ada perkataan subscribe dan tepi tu ada satu loceng, dan tekanlah loceng tu supaya anda dapat mendengar cerita-cerita yang seterusnya yang akan aku sampaikan kepada anda. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga aku lebih bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah yang lebih menarik kepada anda. Apa pun aku nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Bye.